Ummu Salamah, berhijablah kamu, tutup aurat sekarang daripada lelaki itu. Lalu berkata aku kepada Rasulullah SAW, Ummu Salamah, ya Rasulullah, bukan dia buta ke? Lebih kurang macam tu ya. Dia kan buta, mana dia nampak kita? Lalu Rasulullah pun bersabda, adakah engkau orang berdua buta? Dia memang buta, kau berdua buta kan? Kerana apa? Lalu dia kata, afa'umya wa ni antuma, dan alastuma tubsiranihi, dan bukankah kamu boleh berdua, kamu boleh melihat dia? Jadi makna dia agak pelik ya. Sepatut-patutnya okey lah, tak payah tutup aurat. Tetapi oleh kerana orang ataupun diri kita ini melihat orang lain, kita juga disuruh untuk menutup aurat. Bukan sebab orang tak nampak kita, tetapi oleh kerana kita boleh melihat orang lain, maka kita disuruh untuk menutup aurat. Jadi tak ada alasan ya. Ni zaman-zaman dulu pun lebih kurang dah ada idea macam kita ni. Dia buta, kena boleh lah kita buka aurat. Tak. Dia tak nampak. Apa kita tak nampak orang ke? Sebab itu jangan jadi macam saya sebut dalam kelas baru-baru ni, jangan jadi burung unta. Burung unta ni, kenal burung unta? Dia burung pun bukan, unta pun bukan. Tanya dia, kau burung? Bukan, unta. Unta ke? Bukan, aku burung, dia kata. Burung pun bukan, unta pun bukan. Burung unta ni, kelebihan dia ialah bila kita datang melawat dia dekat zoo, dia akan buat apa? Dia akan masukkan kepala dalam tanah. Sebab dia ingat orang tak nampak dia. Dia tak tahu dia tak nampak orang, bukan orang tak nampak dia. Jadi jangan jadi burung unta ya. Seterusnya, waktu diharuskan melihat ajnabi, ini dalam keadaan bukan kita nak berkahwin dengan dia, bukan semua bukan. Boleh tak? Boleh ataupun tidak kita melihat atau lelaki melihat perempuan ajnabi? Boleh dalam keadaan berikut. Misalnya ringkas saja, ketika rawatan. Yang kedua ketika muamalah, jual beli. Yang ketiga ketika memberikan saksi, persaksian. Yang keempat iaitu ketika proses pembelajaran. Tetapi ingat, hanya sekadar yang diperlukan sahaja. Jangan pula dengan sebab rawatan yang luka bahagian tangannya, dia nak tengok selain daripada tangan, ini tak dibenarkan. Begitu juga dengan jual beli, mungkin yang diperlukan dan juga saksi ialah muka dan juga bahagian tangannya, yang mana sentiasa menguruskan jual beli. Yang lain sebenarnya tidak boleh. Jadi sekadar yang diperlukan sahaja. Seterusnya kita masuk, kalau dah dapat tadi semua sifat, masuklah kita kepada pertunangan. Apakah yang dimaksudkan dengan pertunangan ini? Apabila telah yakin dengan sifat-sifat yang baik, kita maknanya dah tengok okeylah, memang segala sifat yang aku kendaki, aku dah buat checklist, semuanya ada. Yang aku nak lah sesuai untuk jadi isteriku. Yakin dengan sifat-sifat yang baik. Dan yang keduanya ditambah dengan redha. Ini yang penting. Sebab ingat, seorang dengan seorang yang lain berbeza kemahuan dan juga kesukaannya. Ada yang bagi dia okey, bagi orang lain tanya tak okey. Masalahnya yang nak kahwin bukan orang lain, dia. Jadi tak ada masalah kepadanya. Sebab itu redha adalah yang paling dituntut. Baik, saya tak bahaskan berkaitan dengan redha daripada mak bapak di sini. Kerana apa? Nanti kita akan sampai ketika wali wali mujbir ataupun wali yang boleh memaksa anaknya. Akhirnya apabila kita bahaskan di antara dua tajuk ni, adakah perlu mendapat izin daripada ayah ataupun ibu ataupun wali mujbir, akhirnya kita akan memberi jawapan mesti mendapat keizinan daripada iaitu wali mujbir. Kerana apa? Wali mujbir ini iaitu wali yang boleh paksa anak. Dua je wali mujbir. Wali mujbir adalah ayah, kemudian yang kedua adalah datuk, iaitu ayah kepada ayah. Ingat ya, kedua-dua ini dia boleh untuk mengahwinkan anak perempuannya walaupun anak perempuannya tidak suka. Tapi ada syarat. Kita akan tengok. Maknanya, kalaulah kita memberikan, iaitu memberikan keharusan, iaitu bertunang, cukup lelaki tanya seorang lelaki bertanya seorang perempuan, nakkah kahwin dengan aku? Perempuan kata okey, I follow, dia katalah macam tu. Akhirnya sudah berlaku pertunangan, sedangkan mak bapak masih tidak tahu ataupun atuk tidak tahu. Nanti akan berlaku clash ataupun pertemuan dengan kemahuan wali mujbir yang mungkin akan kahwinkan. Orang datang ke rumah minang, dia terima, kita dah janji dengan lelaki ni. Akhirnya akan berlaku konflik. Ini jawapan kesimpulan yang boleh kita katakan. Akhirnya ialah mesti yang perempuan setuju, kemudian mak bapak perempuan juga maklum dan izinkan tentang maknanya hasrat lelaki yang nak meminang tadi. Dalam keadaan itu, maka berlakulah yang dipanggil khitbah fi syara', iaitu bertunang menurut syarak. Kalau dia cuma cakap-cakap macam tu je, jumpa dekat kelas Taman U16 katakan,
nak kahwin dengan aku tak? Dia kata boleh. Dia kata kemudian kita dah bertunang secara syarak. Maknanya orang datang meminang, dia marah, kemudian yang ni belum lagi sebenarnya. Sebab itu kena diraikan juga, iaitu mesti mendapat izin daripada mak bapak. Ramai yang salah sangka yang kadang-kadang bila saya sebut cukup, tak perlu hantar cincin, tak perlu seri junjung, dah berlaku bertunang dalam syarat. Saya kata mesti dengan syarat perempuan setuju dan juga mak bapak perempuan setuju perkara itu. Ini yang menjadi syarat yang paling utama. Seterusnya, bila dibenarkan bertunang, dibenarkan tasrih, iaitu secara terus terang, dan ta'rid. Dua-dua sekali boleh Bagi ta'rid ni kiasan. Contohnya ialah nak tak jadi teman hidupku. Teman hidup itu maknanya bukan secara tasrih itu secara kiasan. Teman hidup katakan. Ataupun nak tak maknanya menjadi bunga yang dihisap oleh kumbang. Akulah kumbang contohnya. Jadi itu juga adalah kiasan. Macam-macam lah kita kata. Itu semua yang tidak terus terang Jadi kedua-duanya boleh secara tasrih dan secara ta'rid terhadap wanita yang tiada ikatan perkahwinan, kemudian tidak dalam keadaan iddah, dan tidak ada sebarang halangan. Bagi orang yang maknanya tak ada tiga-tiga perkara ni, maka boleh secara tasrih boleh, kias pun boleh. Tetapi ingat, zaman sekarang ni ramai orang lurus bonggol bendul. Cakap secara kiasan tak faham-faham. Nak sunting bunga di taman, dia pun pergi taman, ambil bunga bagi kepada. Nah, harga RM2. RM2. Ingat mat dispatch dekat Ujang. Baiklah, ramai orang yang kadang tak faham. Lebih baik berterus terang. Takut-takut kita ingat dia nak kat kita, nampak macam okey, rupa-rupanya dia ada pilihan yang lain. Ataupun dia pun masih tak faham, dia ni betul ke tak betul dengan aku ni. Tengok dalam hal ini kadang-kadang lebih baik ambil yang tasrih, iaitu berterus terang. Seterusnya yang kedua, dibenarkan ta'rid. Ingat, yang sini adalah kiasan sahaja. Tasrih tidak dibenarkan terhadap wanita yang dalam keadaan iddah daripada kematian, suami meninggal dunia masih lagi iddah, iaitu dalam tempoh 4 bulan 10 hari, okey, ataupun talak bain. Talak bain ni yang sudah jelas, maknanya tiga-tiga lah habis semua sekali. Jadi dengan orang, maknanya orang yang pernah berkahwin lah, pendek katanya, mesti dalam keadaan kiasan sahaja. Kerana apa? Orang-orang ini cepat memahaminya. Ini antara yang disebutkan. Seterusnya, diharamkan tasrih tak boleh, ta'rid tak boleh kepada selain di atas. Contohnya kepada bini orang, memang confirm tak boleh. Tiba-tiba sebut kat bini orang, nak tak kahwin dengan saya. Sepak baru tahu. Jadi tak boleh, yang ni tak boleh. Tiba-tiba kita gunakan tasrih ke ta'rid, tidak boleh. Yang ni kena faham nak guna terus terang ataupun nak guna kiasan. Sebab ada tempat yang tidak boleh langsung secara terus terang. Yang ni kena pakai kiasan, terutamanya orang yang kedua tadi. Seterusnya, ini pula tunang orang. Maknanya bertunang dengan tunang orang lain. Itu yang saya maksudkan. Tajuk tak boleh panjang tajuk berita kena kempak. Seterusnya, okey, apa huraiannya? Haram, berdosa. Maksud haram tu berdosa, tetapi akad pertunangan itu tak ada masalah. Cuma berdosa saja. Ini yang agak pelik dalam perbincangan fiqh. Berdosa. Jadi walaupun akad tu sah, maknanya dia jadi tunang kepada kamu sebab belum berkahwin. Yang tak boleh akad nikah 2 orang, maknanya akad dengan seorang perempuan, tu tak boleh. Tetapi kalau sekadar bertunang, 2 orang menjadi tunang kepada seorang perempuan, ini boleh. Cuma yang kemudian berdosa selagi mana masih bertunang. Nak kata macam mana? Daripada berdosa, carilah perempuan lain. Cari perempuan lain lagi mudah kan? Okey, bertunang dengan tunang orang lain, maksudnya adalah tunang orang lain menurut syarat sudah cukup. Tidak semestinya sudah, maknanya hantar cincin apa? Cincin belah rotan ataupun sirih junjung semua sekali. Saya dulu ingat cincin belah rotan ni pakai rotan sungguh. Rupanya cincin emas. Dah kena keluar kos dah lain ingatkan rotan. Kalau rotan okey je. Rupanya nama istilah ataupun tak tahulah kenapa dipanggil begitu. Saya pun tak tahu. Baik. Tidak semestinya. Bila kita tanya, dah bertunang belum? Adalah orang tanya saya, mak bapak pun dah setuju. Dia tanya lagi, dah datang ni belum? Bawa cincin dengan sirih junjung? Belum lagi. Dia pun datang minang. Tak boleh. Tidak boleh. Dan hukumnya adalah berdosa. Okey. Melainkan dengan izinnya. Nya kat situ kembali kepada tunang pertama. Kalau sekiranya sebelum kita masuk meminang, bertunang, tiba-tiba yang pertama dia dah bertunang dengan perempuan ni, lelaki pertama kita dapat kesan, bincang dengan dia, negotiate semua sekali, macam-macam lah. Dia belanja macam ni lah, aku rasa kau tak sesuai dengan perempuan tu lah. Macam-macam lah dia punya idea tu nak bagi. Akhirnya, ataupun diizinkan akhirnya, tak apalah, macam ni lah, aku tengok kau nak sangat, kau ambil lah, diizinkan.
Jadi pada waktu ini boleh kita masuk ke Mina, boleh dibenarkan ya. Ataupun kalau sekiranya dia tak izin pun nak